Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbih Al-Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita masih lagi dalam bab yang ke-19 pada menyatakan kelebihan doa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yani Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran bahawa apabila bertanya akan dikau ya Muhammad akan hamba-Ku daripada aku, maka bahawasanya aku hampir, aku memperkenankan doa orang yang meminta doa apabila mendoa ia akan daku. Ini nak menerangkan tentang kelebihan doa ni, bahawa Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan doa. Ya. Baik, kita sampai pada muka surat yang ke 104 daripada kitab Jawi, ya. Kitab Jawi kita sampai ke surat 104. Pada baris yang yang tengah-tengah tu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baris yang 2, 4, 6. Baris yang ke-16. Ya. Kalau kitab yang Rumi pada muka surat 194. Ya, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa bapa bagi anaknya seperti doa Nabi bagi umatnya. Ini doa ni sangatlah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerana doa ni apabila seorang hamba tu yang beriman berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab permohonan-permohonan doa hamba-Nya itu. Apatah lagi kalau hamba itu, ya, dalam keadaan yang sangat memerlukan, ya, ataupun betul-betul mengharap, betul-betul memberikan sepenuh tumpuan dia, pengharapan dia, pergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Nasafi rahimahullah taala, menjadi Allah taala akan satu malaikat dikatakan baginya Dardabil. Ini nama malaikat tu. Dan bagaimana keadaan malaikat ni? Baginya satu sayap dengan masyrik daripada Zabarjad yang hijau, dan satu sayap dengan maghrib daripada yakut yang merah.
ditatahkan dia dengan mutiara dan yakut dan marjan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan satu malaikat tu yang mana sayapnya ke sebelah timur dan ke sebelah barat tu, ya, bertatahkan permata-permata, ya, zabarjad yang hijau dan yakut yang merah, dan ditatahkannya dengan mutiara dan yakut dan marjan. Ini kita bayangkanlah bagaimana hebatnya malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini. Kepalanya di bawah arash dan dua kakinya di bawah bumi yang ketujuh. Besarnya. Jadi malaikat ni apa kerja dia? Menyeru ia tiap-tiap malam. Jadi malaikat ni pun menyeru, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon. Apa yang dipohonkan oleh malaikat ni? Dia minta, adakah daripada orang yang meminta maka diberikan pintanya? Adakah daripada orang yang mendoa maka diperkenankan doanya? Adakah daripada orang yang taubat maka diterimakan taubat atasnya? Adakah daripada orang yang meminta ampun maka diampunkan baginya hingga naik fajar? Ini malaikat ni dia menyeru, ya, kepada sekalian manusia ni, sekalian anak Adam ni, supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima, memperkenankan, ya, setiap permohonan-permohonan yang diajukannya. Faedah adalah batu yakut itu 4 bagi. Ini yang menyatakan tentang hal keadaan malaikat tu, Dardabil tu, yang bertatahkan zabarjad yang hijau dan yakut yang merah, ya. Adalah batu yakut itu 4 bagi. Dia nak menerangkan tentang batu yakut tu pula, ya, faedah dia. Jadi yakut ni ada 4 jenis, ada 4 jenis warnanya. Yang pertama merah, yang kedua kuning, yang ketiga biru, dan yang keempatnya putih, ya. Ini 4 jenis batu yakut. Batu yakut ni satu jenis batu permata yang sangat bernilai lah, sangat mahal, ya. Dan yang terlebih mahal harganya yang merah, ya. Kalau batu yakut tu selalunya orang guna untuk buat batu cincin lah, ya, batu cincin ataupun apa, untuk rantai ke, sebagainya, untuk bahan perhiasan. Dan yang terlebih mahal harganya yang merah, dan memadalah kelebihannya. Ini kelebihan batu yakut ni, sebagaimana sabda Nabi SAW pada sifat syurga, ya. Jadi nak menerangkan, nak tahu hebat tak hebat ataupun apa kelebihan-kelebihan, khasiat-khasiat yang terkandung pada batu tu, kita bayangkanlah bila Nabi SAW ceritakan tentang syurga, mesti akan disebut nama-nama batu-batu ni. Maknanya batu tu sangat bernilai. Kalau tidak, takkan Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan batu tu sebagai hiasan dalam syurga. Macam kalau kita buat masjid, buat rumah, kita nak letak batu-batu marmar yang pun kita pilih. Ini kalau kita ada duit, kita letaklah yang mahal lagi dah, kan? Kita mampu, kita letak macam ni lah. Ada tengok masjid-masjid lagi macam-macam lagi batu-batu marmar yang mahal-mahal. Kalau kita pergi negara-negara apa, negara-negara Arab ke, Turki sebelah sana, di Uzbekistan sana, ya, di India sana, batu marmar cantik-cantik diguna untuk masjid, tiang-tiang masjid, dinding-dinding masjid, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan syurga ni tempat nikmat yang berkekalan untuk orang-orang yang beriman, untuk para-para anbiya, para-para aulia, para-para solihin, ya, orang mukminin. Jadi takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala tak nak hiaskan dengan perhiasan-perhiasan yang bermutu, sedangkan mereka telah beri kehidupan mereka untuk melaksanakan amal ibadat, dengan meningkatkan mutu amal ibadat mereka hari demi hari, setiap masa, daripada tak erti baca Quran sampai hafal Quran, sampai belajar isi kandungan Quran, dapat memahami Quran, mengajar pula Quran, ya? Sebagaimana Nabi SAW menyatakan apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Dan orang yang hafal Quran ni, dia dalam syurga tu darjat dia meningkat. Ya, dia tak akan turun-turun dah. Lagi dia baca, lagi meningkat.
Dan orang-orang yang hafaz Al-Quran ni, ibu dan bapanya pun dapat mahkota, ya, yang cahayanya lebih berkilau daripada cahaya matahari lagi. Bayangkan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan pada orang-orang yang beriman, beramal soleh ni. Dan tempat mereka mestilah dalam syurga. Dalam syurga mereka tu, bila Nabi SAW ceritakan tentang keadaan syurga, mahligai-mahligai, istana-istana dalam syurga ni, mesti ada nama batu-batu ni. Zabarjad, marjan, yakut, ya, lu'lu' wal marjan. Jadi ini semua adalah batu-batu yang sangat bernilai, yang sangat mahal harganya, ya. Dan batu-batu tu pun ada khasiat-khasiatnya yang tertentu. Macam kalau kita makan sayur, takkan semua sayur khasiat dia sama, ya. Takkan semua buah khasiatnya sama je. Macam tu buat satu jenis buah cukup lah, tak? Tapi Allah Ta'ala ciptakan macam-macam jenis buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, ya. Haiwan-haiwan pun ada macam-macam jenis haiwan-haiwan. Takkan khasiat setiap haiwan tu sama je, semuanya lain-lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan segala sesuatu tu semua dengan penuh hikmah. Begitu juga dengan batu-batu permata ni, ya. Ada khasiat-khasiatnya yang tertentu, ya. Dan yang terlebih mahal harganya yang merah, ya, daripada warna merah, kuning, biru, putih itu yang selalu menjadi batu-batu yakut yang terpilih lah untuk dijadikan batu-batu cincin dan sebagainya, ya. Jadi yang paling mahal harganya yang merah, ya. Dan memadalah kelebihannya sabda Nabi SAW pada sifat syurga anak batu. Jadi bila Nabi SAW mensifatkan, menceritakan tentang sifat-sifat syurga, ya, anak batunya lu'lu' dan yakut, ya. Dan tempat keluarnya pada bukit yang panjang, pada pulau di belakang Pulau Serendip. Ini dalam kitab dinyatakan tentang di mana terletaknya banyak permata yakut ni, ya. Di belakang Pulau Serendip. Serendip ni pulau apa? Pulau Serendip ni kalau dalam kitab-kitab, ya, Pulau Serendip ni pulau tempat Nabi Adam AS turunlah daripada langit, ya. Itu terletak di Sri Lanka. Kalau dalam kitab-kitab Sri Lanka tu Pulau Ceylon, ya. Serendip nama lama dia. Di belakang Pulau Serendip tu pulau yang besar lah, pulau tanah Asia ni, ya. Jadi yakut ni di antara batu-batu permata yang banyak didapati di benua Asia ni. Itu di India, ya, sampai ke Iran, ya, sampai ke sebelah-sebelah kawasan-kawasan pergunungan itu, ya. Dan tempat keluarnya pada bukit yang panjang pada pulau di belakang Pulau Serendip. Mana Pulau Serendip tu satu lagi pulau yang besar tu, iaitu benua Asia tu. Dan setengah daripada khasiatnya, api tiada memberi bekas padanya dan tiada mengubahkan dia. Ini antara khasiat, ya, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada batu yakut ni. Mana api tak boleh nak membakarnya, jadi tak boleh nak mengubah sifatnya. Kalau biasanya api ni dia boleh mengubah sifat-sifat pepejal, ya. Macam kalau kita bakar besi ke timah ke emas ke, dia lebur, dia akan berubah bentuk dia dah, ya. Bila dikena dengan kepanasan api. Tapi macam batu yakut ni dia tidak akan berubah walaupun dibakar dengan kepanasan yang tinggi. Dan barang siapa memakai cincin dan permata yakut yang merah, akan ditanggungkan atasnya, menafikan daripadanya gila babi, ta'un dan papa, dan mudahkan kehidupannya. Yang ini Allah Ta'ala akan kurniakan banyak kelebihan-kelebihan, ya. Pemeliharaan, menguatkan hatinya, menghebat akan dia manusia, dan mudah menunaikan segala hajatnya. Ini antara khasiat-khasiat, ya, wallahu a'lam lah. Dan memakai cincin dengan yakut yang kuning akan menanggung akan dia menegahkan mimpi ihtilam, dan menanggung akan yang putihnya meluaskan rezeki. Ini khasiat bagi setiap batu dengan warna-warnanya yang tertentu tu. Tapi yang paling berkhasiat yang berwarna merah, ya, dan paling mahal harganya, ya. Kalau setengah orang tu dia pakai batu cincin tu pun dia pilih warna mungkin sebab inilah dia tahu khasiat-khasiatnya. Kadang-kadang dia cari batu yang yakut yang warnanya putih, ya, putih cerah macam kaca ni lah, ya. Sebab apa? Mungkin tujuan dia nak meluaskan rezeki, dia pakai macam kira pelarih lah konon, wallahu alam. Dan sabda Nabi SAW,
ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Ya, sabda Nabi SAW, ittaqu, takutlah oleh kamu. Takut apa? Da'watal mazlum, doa-doa orang yang kena zalim, orang-orang yang dizalimi. Jadi kita kena takut-takut, berhati-hati. Sebab apa? Orang yang dizalimi ni, doanya itu Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala akan perkenankan. Kerana apa? Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, kerana bahawasanya doanya itu ditanggung akan dia di atas awan. Yakni awan untuk menanggung doa orang yang kena zalim ni, ya, nanti akan sampai ke langit, mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dengar. Dan yakni menyuruh Allah Ta'ala dengan terangkat doanya hingga melalui akan awan dan sampai ia kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni awan tu menanggung doa orang yang kena zalim tu, yang dia berintih, dia mengadu dengan Tuhan, ya, nanti sampai dia ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaqulullah, berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Yani Allah Ta'ala berfirman, ya, demi kemuliaanku, wa izzati wa jalali, dan demi kebesaranku, la ansurannaka, sesungguhnya aku pasti akan tolong akan kamu, akan dikau, ya, sesungguhnya aku tolong akan dikau. Mana beda? La ansurannaka ini takkid, maknanya pasti, aku mesti ada takkid di situ. Lam tu takkid, ya, nun sabdu tu pun dia takkid, maknanya dia menekankan sesungguhnya pasti dan pasti, dua kali pasti kat situ, ya, sesungguhnya aku tolong akan dikau walau ba'da hin, dan jikalau kemudian daripada masa yang panjang sekalipun. Ini orang-orang yang dizalimi itu, walaupun mereka berdoa, merintih, ya, mengadu kepada Allah Ta'ala, ya, walaupun tidak pada saat-saat itu juga, tapi dalam tempoh masa yang tertentu, walaupun masa yang panjang sekalipun, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menolong mereka, ya. Dan sabda Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum, takut olehmu akan doa orang-orang yang kena zalim. Wa in kana kafiran, jikalau ada ia kafir sekalipun. Kenapa? Doanya mustajab. Ya, takut olehmu akan doa orang yang kena zalim. Kenapa? Doa orang yang kena zalim ni sangat mustajab, ya. Kata Nabi SAW, ditanggung akan dia di atas awan, ya. Dan jikalau ada ia kafir sekalipun, kalau dia mukmin, lagilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawab, ya. Kalau orang yang kafir sekalipun, kalau kena zalim, macam askar-askar British kena zalim dekat Vietnam apa semua, ya, lama-lama Allah Ta'ala selamatkan dia, orang balik juga ke tanah ni. Walaupun orang kafir sekalipun, Allah Ta'ala tolong juga, ya. Veteran-veteran, tentera-tentera, yang kena apa, dera, mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara. Itu contohlah, ya. Siapa saja pun yang kena zalim sekalipun, ya, tak kira dia orang Islam ke orang kafir sekalipun, untuk tempoh yang tertentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menolong mereka, walaupun panjang masanya sekalipun, ya. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laysa dunaha hijabun. Ya, sabda Nabi SAW, takut olehmu akan doa orang yang kena zalim, yakni kerana doanya mustajab. Jadi kita kena takut, ya. Dan jikalau ada ia kafir sekalipun, walaupun orang yang kena zalim itu orang yang kafir, jadi kita sebab tu tak boleh nak menzalimi orang kafir, ya. Kalau kafir ni dia ada dua, dia ada kafir yang zimmi, ada kafir yang harbi, ya. Jadi kafir yang zimmi ni kita tidaklah boleh nak menzalimi mereka, Lainlah kalau kafir yang harbi ni nak berperang dengan kita, yang nak memusuhi agama kita, ya. Jadi orang kafir ni tidak boleh kita zalimi. Kenapa? Doa mereka juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dengar kalau kita menzalimi mereka. Maka bahawasanya tiada berkekalan doa itu hijab, yakni untuk mereka tu Allah Ta'ala tak akan hijab penerimaan doa.
Ya, yang ini kalau mereka mengadu kepada Tuhan, ya, meminta, maka hijab tu akan terangkat. Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan doa-doa mereka. Yang ini tiada antara doa dan antara kabulnya itu mani'. Tu maksudnya yang menghalang, yang menegahkan dia. Yang ini doanya tu, walaupun dia orang kafir sekalipun, doa itu akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Taala perkenankan. Masa tu je yang menentukan, ya, sama ada Allah Taala nak tunaikan dalam masa yang singkat ataupun masa yang panjang. Maka maknanya tiada dan ada pun firman-Nya, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal, dan tiada doa orang kafir itu melainkan di dalam sesat. Maka maknanya tiada diperkenankan doa bagi mereka itu pada tertentu doa dengan meringankan azab Jahannam daripada mereka itu pada hari kiamat. Yang ini untuk orang kafir ni, kalau mereka ni tidak ada apa-apa keadaan yang dizalimi tu, doa mereka ni Allah Ta'ala tak akan perkenankan, ya, melainkan bila mereka tu menghadapi, ya, kezaliman daripada orang yang berkuasa, pihak-pihak penguasa, ya, maka doa-doa mereka tu Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan. Dan hasilnya, kesimpulannya di sini, bahawasanya doa itu memberi manfaat bagi yang hidup dan yang mati jika mendoa bagi mereka itu, dan memberi mudarat akan mereka itu jika mendoa atas mereka itu, dan memberi manfaat ia pada qada yang mubram, yakni yang muktamad dan atau pasti, dan qada yang muallaq, yakni yang digantung atau ditunda. Jadi doa ni sangat memberi manfaat, tak kira bagi orang yang hidup maupun orang yang mati. Jadi sebab tu kita baca doa untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya, ada amalan baca doa untuk orang-orang yang sudah meninggal, macam kita buat majlis tahlil, ya, kenduri arwah, doa untuk kita bagi mereka yang sudah meninggal dunia, yang di kalangan orang terdahulu maupun yang baru meninggal. Sebab apa? Ada faedah dia, manfaatnya, ya, bukan kata tak sampai doa kita tu kepada orang yang mati, sampai, ya, doa tu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kesan dia tu, manfaat dia tu, faedahnya. Dan begitu juga kalau kita doa benda-benda yang tak baik pun akan ada kesan juga. Sebab tu kita tak boleh doa dengan doa-doa yang tak baik, ya, nampak? Dan memberi mudarat akan mereka itu jika mendoa atas mereka itu. Maksudnya kalau kita doa keburukan untuk seorang tu, dia akan berlaku juga. Sebab apa? Benda ni kalau kita kaji dia pada sampai peringkat sains tu, dia sampai peringkat kuantum fizik tu, mana setiap niat kita, cita-cita kita tu, semuanya akan ada kesan dalam perubahan alam ni, ya, dia akan bagi kesan. Mana setiap orang punya niat, cita-cita tu, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Dan sebab tu Allah Ta'ala tunaikan setiap hajat, setiap cita-cita, keinginan kita, ya. Jadi sebab tu kalau kita ada niat yang baik pun Allah Ta'ala akan bagi. Kita ada niat benda yang tak baik pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan buat juga. Sebab tu kita kena jaga, ya. Tambah kalau kita niat buruk pada orang, ya, itu dipanggil hasad, dengki. Hasad ni dalam hati kita niat cita-cita, dia ni kalau hilang nikmat yang ada pada dia tu, mana kita ada hasad, ada rasa, belum buat lagi, baru simpan dalam hati je, ya. Hasad ni dia satu penyakit dalam hati je. Dia bukan kata aku hasad dengan kau lah, tak ada. Hasad ni dia tak cakap apa pun, tak nampak pun perbuatan dia, tapi disimpan dalam hati, ya. Itu pun boleh mendatangkan kesan, ya, mana dalam hati tu dia berdoa minta yang tak baik berlaku kepada seseorang, ya. Itu pun dosa, ya. Jadi sebab tu kita tak boleh nak doa benda-benda yang tak baik, ya. Doa kecelakaan, kata orang, kalau kita terlepas doa ke mana, dalam kadang-kadang dalam hati mana kita tu, kita dah marah sangat, ya. Kita dah kemarahan kita tu, kadang-kadang menyebabkan kita doa yang tak baik atas orang,
selagi benda tu dalam hati, kita istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Jangan kita simpan terus kebencian tu, dan kita doa minta yang tak baik terus bertapak dalam hati kita. Itu yang menyebabkan sakit hati tu, boleh sakit, macam-macam sakit kronik lagi boleh datang. Jadi kita kena perhatikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberi kesan, manfaat, baik mudarat menerusi doa-doa yang dipohonkan itu. Kerana bahawasanya doa itu memberi manfaat bagi yang hidup dan yang mati jika mendoa bagi mereka itu, dan memberi mudarat akan mereka itu jika mendoa atas mereka itu. Kalau kita doa benda yang manfaat, Allah akan bagi manfaat. Kalau kita doa benda-benda yang mudarat, Allah Ta'ala akan bagi benda yang mudarat. Dan memberi manfaat itu ia pada qada yang mubram, ini baik untuk qada, ketentuan yang Allah Ta'ala dah tetapkan yang pasti pun akan bagi kesan juga, maupun juga pada qada, ketentuan yang muallaq, yang digantung atau ditunda. Ketahui olehmu bahawasanya bagi doa itu beberapa syarat dan beberapa adab. Ini dalam kita nak mohon, nak berdoa kepada Allah Ta'ala ni, bukan senang-senang kita nak minta. Ada adab dia. Macam kalau kita ada hajat permohonan nak minta, nak minta tanah ke, nak minta apa-apa ke dengan orang besar-besar, ada syarat-syarat tertentu dia permohonan dia. Nak kena isi borang dan sebagainya, nak kena beratur ambil nombor giliran dan sebagainya. Tak boleh nak langgar je. Ada adab dia, ikut prosedur dia. Begitu juga dalam kita nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, bahawasanya bagi doa itu beberapa syarat dan beberapa adab. Apa ada adab dia? Apa syarat-syaratnya? Maka setengah daripada syaratnya menjauhkan yang haram daripada makanan. Mana kenalah jaga pemakanan kita dulu. Jangan makan benda-benda yang haram, baik yang pada ain dia haram ataupun yang kita dapat daripada sumber-sumber yang haram. Jangan kita makan perkara yang haram. Kerana dengan makan makanan yang haram itu akan menyebabkan doa-doa kita tidak termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena menjauhkan yang haram daripada makanan. Kita tuntut makan makanan yang halal. Dan minuman, pakaian dan usaha hendaklah mendahulukan amal yang soleh. Ini kita menjauhi makanan, minuman, pakaian dan usaha untuk mendapatkan rezeki yang haram tu kita tinggalkan, jauhkan. Sebaliknya kita usahakan untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian dan dengan menerusi usaha yang halal. Diriwayatkan bahawasanya doa itu anak kunci langit dan giginya makanan yang halal. Dan mendoa ia padahal yakin dengan diperkenankannya. Ini dalam kita nak berdoa tu, doa tu dia anak kunci langit. Mana kita nak buka khazanah Allah Subhanahu Wa Taala ni, doa tu kunci dia. Khazanah Allah Taala ni sangat luas. Kalau seluruh jin dan manusia ni minta semua benda apa hajat-hajat mereka, Allah Taala tunaikan satu persatu. Khazanah Allah Taala sedikit pun tak kurang. Sikit pun tak kurang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Dan giginya makanan yang halal. Jadi kita nak dapat khazanah tu, dah angkat tangan doa, dah buka pintu kunci langit, nak makan, nak mendapat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala tu, nak termakbulnya permohonan doa kita tu adalah dengan makan makanan yang halal. Baru Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan doa-doa kita. Dan mendoa ia padahal yakin dengan diperkenankannya. Jangan kita berdoa dengan kita ada merasa ragu-ragu, was-was, syak, wasangka. Allah Ta'ala ni dia berkenan ke tak, tidak ke. Jangan macam tu pula. Dia kena yakin sungguh-sungguh. Ya Allah, aku yakin Kau ialah yang maha mengabulkan segala permohonan doa. Ya Allah, kabulkanlah permohonan doa aku ini. Kena yakin sungguh-sungguh. Kena percaya, gantung dengan Allah Ta'ala tu betul-betul. Jangan ragu-ragu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, Kau nak terima ke tak? Ya Allah, doa aku ni ya Allah. Jangan tanya macam tu pula. Kalau Allah Ta'ala tak nak terima, macam mana? Allah dia suka dia lah. Dia nak bagi hidayat pada siapa pun dia boleh. Dia nak bagi sesat pada siapa pun boleh. Walaupun baca kitab Quran yang sama. Yahdi bihi man yasha' wa yudillu bihi man yasha'. Allah Ta'ala dia nak bagi hidayat pada siapa pun dia boleh. Dia nak sesatkan siapa pun boleh. Walaupun baca Quran yang sama.
Sebab tu kita hari ni ada macam-macam firqah, ada macam-macam golongan. Walaupun semua bahan rujukannya, tanya apa? Saya rujuk kitab Quran, sunnah Nabi juga. Tapi macam mana boleh ada perpecahan ni? Macam mana boleh ada firqah ni, perbalahan, perselisihan pendapat ni? Sebab pemahaman yang berbeza. Ya? Jadi kita mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan penuh keyakinan. Yakin bahawa doa kita tu akan diperkenankan. Cepat atau lambat tu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawasanya tiada lalai hatinya. Yakni hati tu mendoa dengan penuh keyakinan dan penuh ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap, ya. Dan jangan berdoa dengan barang yang berdosa padanya. Jangan kita minta benda yang jadi dosa, perkara-perkara yang maksiat, ya, ataupun yang memecah belahkan sesama persaudaraan, memutuskan silaturahim. Ini semua perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Jangan kita doa. Sebab apa? Doa yang tak baik pun, benda yang mudarat pun, dia Allah Taala dia akan tunaikan, dia akan lakukan juga apa yang kita minta tu. Baik kita doa kebaikan untuk orang Muslim ke, ataupun kita doa keburukan ke atas seorang Muslim ke, benda tu ada kesan dia. Jangan kita main-main. Jangan kita ingat saya doa yang tak baik ni Allah Taala tak terima. Tak. Dia boleh jadi juga. Sebab tu ada orang kena santau, ada orang kena sihir, ada orang kena sampuk, ada orang kena macam-macam, kena buatan orang lah. Betul tak? Sebab apa? Ada kesan dia tu. Sebab niat, cita-cita dia tu, keinginan dia, hasad, dengki tu, khianat tu ada dalam manusia ni. Ya. Jadi doa yang baik-baik, minta yang baik-baik untuk sesama orang Islam. Jangan kita doa yang tak baik. Ya. Dan mendoa ia padahal yakin dengan diperkenannya dan bahawa tiada lalai hatinya, dan jangan mendoa dengan barang yang berdosa padanya seperti memutuskan rahim. Nampak? Jangan kita doa, ya Allah, aku benci betul dengan saudara aku ni, abang aku ni dia banyak makan aku ni, temak opak ke apa ni, tak bayar kita. Ya Allah, putuskan, jangan bagi jumpa. Putuskan silaturahim adik-beradik. Ada sampai yang setengah tu bapak dia halau anak, kau bukan anak aku lagi, kau keluar dari rumah. Ya apa macam tu. Ada juga macam tu. Jadi inilah keadaan kita hari ni. Jangan kita putuskan silaturahim dengan memohon perkara-perkara yang dapat memutuskan tali persaudaraan dan membuang-buang akan hukuk, yakni hak-hak orang Muslim. Ya. Ini kita doa supaya orang tu tak dilucutkan hak-hak dia ke apa sebagainya, tanah dia ke apa sebagainya, pemilikan dia, macam-macam lah hal. Jadi kita doa yang baik-baik saja, jangan doa yang perkara-perkara yang memutuskan silaturahim, doa yang bersifat hasad, dengki, khianat. Ya, itu semua Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan juga, tapi dosa kita lah tanggung. Dan jangan mendoa dengan yang mustahil. Minta, ya Allah bagi aku terbang, ya Allah. Nak terbang, nak jadi burung ke? Janganlah doa minta yang naik kapal terbang tak apa. Ya. Ya Allah bawalah aku naik kapal terbang, ya Allah pergi Mekah. Itu insya-Allah tu, sebab tu tak mustahil, dah banyak berlaku dah. Ya. Kalau ya Allah bagi aku terbang, ada sayap, ya Allah aku boleh terbang sendiri. Ini apa hal ni, nak jadi burung ke? Ya. Jangan kita doa dengan benda-benda yang mustahil. Ya. Dalam syurga boleh terbang. Dan jikalau pada adat sekalipun, nampak? Dan yang demikian itu jahat adab atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ya, nanti kita akan sambung lagi tentang bab kelebihan doa ni. Ya, panjang bab ni. Ya, banyak keterangan-keterangan, faedah-faedah, ya, yang akan dapat kita pelajari dan ambil manfaat daripada kelebihan-kelebihan doa ni. Akan diterangkan nanti tentang adab-adab dan masa-masa, waktu-waktu ketika yang baik untuk kita berdoa. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan dengan apa yang telah kita dengar ni dapat kita ambil manfaat, ya, untuk diri saya dan tuan-tuan, untuk kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada, insya-Allah. Ada apa-apa nak tanya insya-Allah sebelum kita doa? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa dah, semua faham ke, insya-Allah. Ya. Tak faham, doa lah, minta dengan Allah, tanya, ya Allah bagi aku faham, ya Allah. Ya.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik supaya kita ni banyak masa kita tu berdoa dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya bukannya susah doa ni tak perlu nak kena ada wuduk ke apa, tak ada wuduk pun boleh doa. Sebab apa? Doa ni dengan hati kita, ya? Bila-bila masa, siang hari maupun di malam hari boleh berdoa sebenarnya. Macam malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan tadi tu, ya? Dardabil, sayapnya masyrik sampai ke maghrib, bertatahkan zabarjat, yakut, ya? Dia minta, dia mohon pada Allah Ta'ala. Ada tak daripada orang yang meminta, maka diberikanlah ya Allah akan pintanya. Dia minta, ya Allah, ada tak hamba-hamba manusia di kalangan anak Adam ni yang meminta kepadamu, ya Allah? Ya Allah, kau tunaikanlah apa yang dia minta kat Allah, supaya tunaikan permintaan kita. Tapi tak ada orang minta sikit, ya Allah bagi panjang umur, murah rezeki. Cuma itu je. Mintalah lagi. Macam-macam boleh minta, ya Allah bagi aku kesihatan, ya Allah dapat buat taufik untuk bagi sedekah, buat kebajikan, ya Allah untuk anak-anak, untuk saudara-saudara. Banyak lagi kita berdoa untuk umat manusia seluruh alam ni. Ya Allah bagilah hidayat, ya Allah supaya kami istiqamah dalam iman, ya. Banyak lagi kita boleh minta. Kalau tak tahu apa nak minta, tak ada idea, kita tengok doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, himpunan doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ambil himpunan doa-doa orang yang tidak ada pengiktirafan pula, ya. Orang yang paling diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Taala, Rasulullah. Jadi apa yang Nabi doa itulah yang kita minta. Ya, apa yang Nabi minta doa dijauhkan, itulah kita minta doa dijauhkan, ya. Jadi nak menghayati isi kandungan doa-doa Nabi ni akan bagi akal kita tu lebih berfikir tentang kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Sebab apa? Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, kalau kita banyak berdoa, itulah akan membentuk keabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita ni hamba-hambanya yang banyak berdoa. InsyaAllah kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.